Carsom Certified, the trusted way to buy a car. Download the Carsom app now. Okey, sekarang kita berada di Gamuda Cove bersama dengan dua Honda City Hybrid. Ini apa ni, Sat? Ini kereta aku sendiri. Inilah 2017 Honda City Hybrid yang menggunakan sistem IDCD ataupun Intelligent Dual Clutch Drive. Sementara itu kita ada Honda City Hatchback RS yang menggunakan sistem IMMD. So kita nak cari perbezaan. Banyak ke beza antara hybrid lama dan juga hybrid baru? So kita akan compare sistem hybrid, kita akan compare dia punya acceleration, dia punya braking, dia punya NVH, semualah. Dan paling penting, fuel efficiency. Mana lagi satu yang makan minyak. Betul. Ataupun saving minyak. Betul. Jom. Jom. Okey, so apa sebenarnya IDCD ni, Sat? Okey, IDCD ni ialah Intelligent Dual Clutch Drive. Ini adalah sistem hybrid kedua keluaran Honda. Yang first tu nama dia IMA. Honda City Hybrid ni menggunakan enjin 1.5 liter Atkinson cycle. Dan ada satu elektrik motor. Oh, dia ada satu je lah. Ada satu je lah. IMMD tu maksud dia Intelligent Multi-Mode Drive. Kalau nak cerita perbezaan macam kau punya tadi tu ada satu motor kan? Satu motor Ini je. ada dua. Dia ada dua motor. Satu motor dipanggil MGU, Motor Generator Unit. MGU ni dia bertindak sebagai motor untuk hidup dan juga cas balik bateri tu. Bateri hybrid tu lah. Lepas tu lagi satu motor pula dia panggil traction motor. Traction motor tu yang gerakkan tayar depan dia. Dia punya output adalah 137 PS dan 170 Nm. Oh, tinggi kau punya PS. Dia punya PS lagi tinggi tapi torque dia sekitar 170 Nm saja. Dia ada satu elektrik motor, bermaksud enjin 1.5 liter tu masih primary drive untuk kereta ni. So lebih kurang 80%. So elektrik motor ni guna je untuk pecutan, accelerate. So lebih untuk kegunaan dalam bandar. So antara traffic light ke traffic light, dia boleh guna hanya elektrik saja. Tapi dia punya distance tu pendek je, dalam 1-2 kilo je. Macam sekarang ni kita dalam EV mode. Dia cruising bawah 80. Kalau power bar dia tak lebih dari 2, dia akan masuk dalam EV mode selagi ada elektrik dah elektrik charge dalam bateri tu. So di sini dia akan tolong save minyak lagi lah. So macam kau punya tadi 80% enjin yang buat kerja kan. Kalau compare kan dengan yang ini memang enjin dia tu mainly untuk power up bateri dengan motor tu je lah. Memang motor yang paling banyak bekerja daripada enjin. Dan juga masa nak drive lagi laju, masa dekat highway speed je lah kan. Betul. Macam bila bergerak contohnya kalau macam jam ke apa kan, memang dia akan pergi ke EV. Especially kalau macam bukan yang kita nak tekan minyak, bila tekan habis tu kan. Macam jalan slow. Sebab biasa lah, bila jam ni yang paling banyak guna minyak, betul tak? Betul. Brake kan. Tapi bila macam sekarang, even sekarang kita bawa macam kita cruising slow macam ni kan, memang dia akan masuk EV saja. Macam enjin pun macam sama 1.5. Tapi kalau daripada segi horsepower dia kalah lah dengan kereta kau. Yang ni cuma 109 PS saja, tapi dia punya torque memang tertinggi dalam kelas dia, 253 Nm. Walaupun bila macam kau drive, kau tekan habis pun kau macam tak berapa rasa lah 253 tu. Tapi itu apa yang dia claim lah. Mungkin dia macam dia tak nak bagi terlalu melompat ke kereta kan. Okey, kalau kita nak cakap pasal perbezaan dua kereta hybrid ni kan, tak adil lah kalau kita tak test dia. So kita akan buat ujian pecutan dan juga ujian brake. Macam mana kita nak buat, Sat? Okey, senang je. So kita sekarang akan buat 0 to 60 kembali kepada 0. 0 ke 60 km sejam. Kita tengok siapa akan pecut lagi cepat. Lepas tu dah sampai 60, kita akan brake sekuat mungkin. Kita tengok braking distance siapa lagi pendek antara kereta dia dengan kereta aku. Oh, so kita combinekan dua test lah dalam satu? Lagi senang. Okey, jom. Jom. Sep, kau yakin ke? Hidup kena yakin. Lagipun aku ada dual clutch dengan sport mode. Kau ada apa?
Ini mungkin tak ada lah, dia ada ikon dengan biasa je kan. Tapi dia punya torque tertinggi dalam kelasnya. Boleh makan ke? Kita tengok 170 Nm boleh buat apa. Bat datang. Bat datang. Bat datang. Aish, ready. Okay. 3, 2, 1, go! Kau buat 80 lagi ya? Kau mesti buat 80 lagi kan? Aku buat 60 weh. Kenapa aku kat sini? Kau serius ke kau buat 60? 60. Kau main tipu ni. Meter berat kau? Meter ringan kot ni. Hai, kalah. Okay, kita try sekali. Kita tengok betul-betul 60 Ha, 60 aku buat tadi. Kau tak percaya cakap aku. Okay. 3, 2, 1, go! Aku tahu. Kau buat 80 tadi. Aku rasa tadi aku buat 80 lah. Pasal apa? Sebab aku tak tengok dekat meter analog dia. Tengok dekat digital dia. Digital dia kan lambat sikit. Aduh. Aku dah cakap dah. Yang first tadi tu human error. Ha, sebab aku tengok meter digital dia. So dia lambat sikit. Okey, dengan test tadi boleh kita simpulkan bahawa teknologi baru pada IMMD ni memang terbukti lah. Ha, dengan torque yang tinggi, dengan sistem brake disc depan belakang. So dia boleh memecut dan brake dengan lagi cepat. So, walaupun dia pakai dual clutch, PS lebih tinggi, CT yang terbaru ini terbukti lebih powerful dan lebih cepat dan braking juga lebih kuat. Ha, dengar tu guys, horsepower bukanlah segala-galanya. Tambah-tambah kalau jam semua kan. Tapi dengan cerita, walaupun enjin dia 1.5, Honda claim prestasi dia seakan-akan 1.8. Betul ke? Sebab bila dia gabungkan dengan elektrik motor tu, kan, dia punya pickup tu, dia punya feeling tu seakan-akan enjin 1.8 NA. And time tu, masa dia launch, dia punya power figures pun kalau tengok PS dengan Newton meter lebih kurang je dengan Honda CV 1.8. Dia kurang sikit je kan? Dia kurang sikit, tapi dia lagi fuel saving lah sebab dia hybrid. Okey, tadi kalau enjin kereta kau tu prestasi dia bersamaan dengan 1.8 Ya. Yeah. Kalau yang ni dia up lagi, dah jadi 2.5. Dia punya, walaupun dia 1.5 juga dia punya enjin, tapi dia punya prestasi dia macam ala-ala kereta 2.5. Beza tu. Beza, memang sangat beza. Tapi itulah tadi kita dah test 060. Memang nampak lah sebab kalau dia kata kereta aku tu macam 1.8, dia punya pergi macam 1.8, tapi kereta kau lagi pergi, memanglah kan. Memang Masuk akal lah perbandingan masuk tu akal kan? bila Honda cakap okey dia level dia lebih kurang macam engine 2.5 NA. So kalau mula kalau kau rasa ya ke? Tapi kita sini dah tengok bila dah test back to back kereta sebelah-sebelah drag race, memang dia punya pergi tu betul lah. Boleh percayai lah dan telah terbukti. Betul? Lagi satu bezaan yang besar ialah dia punya transmission. Dia menggunakan dry dual clutch. So IDCD tu dual clutch lah. So dia lebih kepada, bila orang cakap dual clutch ni, dia lebih kepada prestasi. Ya betul, prestasi tu ada, tapi dalam sistem IDCD ni dia lebih tune kepada comfort dengan fuel efficiency lah. Okey. And itu memang terbukti. Saya dah pakai kereta ni nak dekat 3 tahun. Dah lebih 3 tahun dah pun. Memang perbelanjaan untuk petrol turun. Memang turun agak mendadak compare dengan kereta lama. Okey. Kereta ni menggunakan eCVT sebab IMMD ni dia tak ada kotak clutch. Sebab dia cuma ada set gear dengan clutch untuk hubungkan enjin dengan motor. Sebab memandangkan ada masa memang motor saja yang nak gerakkan tayar, ada masa enjin dan motor bersama-sama gerakkan tayar, dan ada masa memang enjin saja yang menggerakkan tayar. So mode-mode ni korang tak perlu nak pilih. So dia memang senang lah, dia memudahkan. Macam mode sport mode macam kau kan. Yang ni tak ada. Ni memang tak ada sport. Dia cuma ada ikon
dengan yang biasa je lah. Tak ada sport mode. Kalau betul ECVT tu tak ada gearbox, tapi benda lah ni apa? Pedal shifter ni. Ini bukan pedal shifter. Ini nama dia deceleration selector pedal. Apa yang benda ni buat sebenarnya bukanlah turun gear, tapi macam sekarang ni, bila kau tekan, kau boleh kawal dia punya kekuatan engine braking tu macam ni. Ini yang paling kuat. Dia ada 3 level. Okey. So bila kau lepas pedal, tanpa tekan brake, dia akan ada engine braking lah. Benda tu dinamakan regen braking. Regen braking ni macam biasa lah, dia akan cas balik. Dia akan guna tenaga brake tu untuk ditukarkan untuk dia cas balik bateri kereta ni. Tapi dia takkan berhenti, betul-betul berhenti. So walaupun kau ambil yang paling kuat pun macam ni kan, aku tak tekan brake langsung. Tengok. Dia macam gradually, makin lama makin slow. Bila dah paling slow, dia akan hilang. Okey, tapi menarik juga sebab kereta aku walaupun city hybrid juga, dia tak ada boleh control level regen braking tu. Regen braking tu ada. Okay. Cuma lepas brake tu ada sikit, bila tekan brake dia akan lagi kuat lah. Cuma dia tak boleh control level dia. Okay, jadi dekat kau punya city tu memang pedal shifter lah. Tak nampak kau main-main pun. Sebab bila kita nak drive secara saving, secara fuel efficiency, tak berapa nak pakai sangat lah pedal shifter ni. Ini lebih kepada kalau nak performance kita letak sport mode, mungkin nak short sikit, naik turun genting ke, kita boleh pakai pedal shifter. Sebab pedal shifter ni memang control dia punya dual clutch. Dia sangat berbeza dengan sistem hybrid yang berada dalam city hybrid yang baru, IMD. Sebab yang ni memang direct control kepada transmission. Apa yang Honda cakap masa dia launch kereta ni, satu, ini adalah Honda City Hybrid pertama yang dijual luar Jepun. So dekat Malaysia. So dia nak buat test semua. Dia punya fuel efficiency lebih kurang 24 hingga 25 km per liter. Not bad. Not bad kan. So itu adalah dia punya kalau kita bawa dengan cermat lah. Jimat cermat. Tapi experience saya, bila bawa secara normal lah, bawa highway tekan sikit, dalam bandar tekan sikit, nak potong mesti tekan sikit kan, jalan kosong kan. Kita tak adalah nak bawa jimat cermat selalu, kita bawa secara normal lah, ikut pace keadaan jalan raya time tu. So saya punya average biasanya 18 km per liter, which is very good jugalah kan. Not so bad. 18 km per liter bagi saya memang sangat saving compare dengan kereta sebelum ni. Sebelum ni saya ada bawa Toyota Vios, tapi Vios dugong, lama punya. Lama punya. So rasa beza lah. Rasa sangat-sangat beza. Sebelum ni rasanya setiap minggu kena isi minyak, kena pump petrol. Kali ni lebih kurang sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Jangan melawat lah petrol pump. Dari segi intelligent ni kita tak tahu juga. Intelligent dual clutch kan. Orang nak tahu apa yang intelligent sangat pasal kereta ni. Pintar sangat ke dia? Explain sikit. Bila kita cakap sistem hybrid ni memang sangat pintar lah. Dia memang pandai untuk determine bila nak guna elektrik motor tu dan bila nak guna engine. Sama macam tu lah RS. Tapi dia ada drive mode. Dia ada 3 drive mode sebenarnya. Ni normal mode. Kita ada juga Econ. Econ ni biasanya kalau aku drive dekat highway, maintain RPM yang lebih rendah, nak fuel efficiency lagi, boleh tekan Econ. Tapi kalau nak naik turun genting, nak main corner sikit-sikit, power tak cukup kan. Power tak cukup. Itu yang ada kelebihan. Kat sini ada sport mode. Sport mode kau menang lah sport mode. Sport mode. Lepas tu pula kita ada shift by wire. Ni nampak macam joystick game. Betul, cantik. Tapi yang ni dia akan tolong untuk tukar gear semualah. Dan juga ada pedal shifter. Ni City yang lama tak dapat macam ni lah. City yang lama kalau bukan hybrid, dia tak pakai dual clutch. Dia pakai CVT. So itu perbezaan kereta ni lah. So ni memang kereta yang kira hybrid dari Honda yang sangat unik. Sebab dia fuel efficient, agak kuat. Dia kalau nak compare engine dia sama dengan engine 1.8. Lepas tu shift by wire, control dia punya dual clutch. Mana yang lagi intelligent? Of course lah kereta ni. Yang paling baru mestilah yang paling intelligent. Sebab nama pun dah Intelligent Multi-Mode Drive. Apa yang sebab dia intelligent? Macam tadi lah aku cakap, dia tak ada mode sport semua. Dia ada 3 mode je. Dia ada hybrid, ada EV dan juga engine. Dan mode tu korang tak boleh pilih pun.
memang dia yang akan sistem yang akan pilih sendiri, IMMD punya sistem ni, sebab dia akan decide yang mana yang paling optimum. Dia tengok pada cara pemanduan kau lah. Kalau macam kau macam relax dekat jalan yang mungkin sesak, trafik yang agak sesak, jalan berhenti, dia akan guna EV lah. Sebab kalau guna enjin, time-time banyak tekan brake tu yang paling banyak guna minyak sebenarnya. Betul-betul. So, itu bagi aku memang intelligent lah, walaupun dia punya konsep tu sama je macam yang dekat city kau tu kan. Tapi nak tahu dia punya perbezaan tu, kita kena tengok fuel consumption. Fuel consumption dia dah nampak beza kan. So itulah dia punya lagi intelligent lah, senang. Pendek kata, walaupun dua-dua ada nama intelligent tu, IDCD dengan IMMD, yang ni version dia lagi latest, lagi advance lah. Betul. Okey, kita dah settle lah fuel consumption untuk dua-dua model ni. Kita dah bergerak daripada Cyberjaya pusing-pusing sampailah ke Gamuda Cove ni dalam 60 ke 70 km. So berapa IDCD dapat? Okay, Honda City Hybrid keluaran 2017 dapat 24.4 km per liter. Not bad. Not bad. Kalau yang RS IMMD dia dapat dalam 25.8. Lagi jimat. Lagi jimat, lagi jauh dari per liter of fuel. Untuk Betul. kegunaan antara City Hybrid lama dan City Hybrid baru. Okey, dalam ujian yang seterusnya kita akan uji dia punya kadar bunyi dan keselesaan antara dua-dua kereta ni. Macam mana kita nak buat, Sat? Saya rasa dekat phone kau tu ada app untuk test NVH ataupun decibel meter. Ada. Ada kan? Ada. So kita akan drive around, tengok dalam kereta siapa lagi bising, siapa lagi senyap, siapa lagi selesa. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. So kita nak start dengan mana dulu? Kita start yang ni dulu lah. Tiada lama, tak ada yang baru. Betul Jom. tu. Jom. Okey, untuk test NVH ni, firstly aku akan drive kereta Sat ni. Ni tahun bila punya ni, Sat? Model keluaran ni 2017 tapi aku beli kereta ni 2019. So sebab yang RS tu aku dah bawa tadi, so biarlah aku yang bawa kereta ni dan Sat akan drive yang RS tu pula. So biarlah dia dah lagi familiar dengan kereta ni. So bila dia bawa tu dia rasalah perbezaan dia. So far kita akan guna pendapat manusia lah, macam telinga kita, apa yang aku rasa bila aku drive ni kan. So far okey, tapi kalau nak jujur lah, kalau nak compare dengan yang RS tadi tu, itu lagi senyap. Mungkin sebab dia lagi kedap ke apa kan, itu aku tak sure. Tapi dia boleh rasa bila dia masuk full EV dia tu memang senyap betul lah. Alright, so daripada segi pemandu lah, kalau kau drive kereta ni selalu kan, macam mana daripada segi dia punya NVH level dia? NVH level bagi saya okey. Pada starting tu mungkin bunyi tayar dia kuat sikit lah, tapi itu masalah kecil je. So kita bila dah time untuk tukar tayar yang lagi elok sikit, yang lebih kepada comfort, lebih kepada quiet, time tu memang rasa sangat selesa kereta ni. Memang cun sangat. Tapi kalau banding dengan sekarang, ada beza banyak tak dengan awal-awal baru beli tu? Dulu dengan sekarang honestly tak ada rasa jauh beza sangat. Mungkin perbezaan yang paling besar mungkin kepada DCT dia lah. Awal-awal tu memang sangat smooth. Sekarang ni ada sikit lah jerking, tapi sangat-sangat minimal lah. Okey, so itu adalah pendapat manusia daripada kita orang berdua. So rasanya ini adalah masa dia untuk kita test guna app pula. Mungkin korang tak setuju dengan pendapat kita orang berdua, so kita guna app. Okay, kita akan reset sekarang. Kita tengok decibel level siapa lebih tinggi, kereta City Hybrid lama ataupun City Hybrid yang baru. Kita start 3, 2. So, kita dah pusing-pusing. Kita dah try senario yang berbeza, bukan setakat jalan straight slow-slow ke apa. Kita dah corner sana, corner sini, pusing sana, pusing sini, brake, langgar bump. Tak ada langgar traffic light lah. Tak langgar traffic light. Kita orang memang mematuhi undang-undang jalan raya. Okay. So average yang menunjukkan dekat app ni, dia tulis, tak tahu nampak kat sini ke tak, 61.1. Itu adalah average. Maximum 73.3. So kita akan tukar kereta. Aku bawa pula kereta tu. Kita tengok perbezaan antara City Hybrid lama dengan City Hybrid yang baru. Jom. Okey, sekarang kita dalam City IMMD pula. Kita nak test. Sebelum kita test pakai app, kita nak test pakai telinga dan daripada segi human aspect. So, macam mana, Seb? Ni sekarang kita dekat mode EV. Kau dapat rasa beza tak dengan kau punya kereta ni? Beza dia
Boleh tahan lah sebab rasa lagi comfortable. Bunyi dia pun macam lagi kedap. Kan? Hmm. Tu lah bila aku bawa yang kau punya City tadi, aku boleh rasa macam bunyi enjin dia tu memang dengar macam kalau compare dengan kereta media ni enjin lagi smooth lah kan. Macam tak selama macam kereta kau. Tapi boleh rasa even kalau dalam mode EV ke, walaupun perbezaan dia tu tak berapa ketara, cuma yang dalam kereta ni macam lebih kedap. Macam sekarang enjin dah hidup kan. Sekarang baru kita boleh dengar bunyi enjin, bunyi tayar. Bunyi enjin kalau kau tanya aku sekarang mungkin dia bunyi kuat sikit, tapi dapat rasa advantage dia dekat dia punya wind noise tu. Wind noise dia macam tak sekuat. Tu lagi satu kriteria yang sangat penting sebab bila kau bawa kat highway, bunyi angin tu kadang-kadang tu boleh buat annoying ke kan. Betul. Lagu pun tak dengar nak kena pasang kuat nanti kan. Itu adalah daripada segi kita orang lah So kita akan guna app pula lepas ni. Diam jangan bercakap. Okey, untuk NVH kita dah settle. Daripada segi manusia dia, kita dapat concludekan kereta ni lebih kedap, lebih senyap. Walaupun perbezaan dia tak begitu banyak, tapi kita boleh dapat juga. Tapi kalau daripada segi app pula, macam sedan dia tadi, dia dapat 61.1 average dia punya sound Lepas tu yang paling tinggi pula 73.3. Now dalam kereta ni pula kita rekodkan 57.0. Kalau yang maksimum pula 69. Nampak ada beza. Walaupun tak begitu banyak 61 dengan 57, tapi beza dia still boleh rasa. So memang terbukti sistem hybrid iMMD lebih senyap dan juga lebih kuat berbanding dengan sistem City Hybrid iDCD. Kalau korang rasa macam still tak sure nak beli hybrid ke tak, yang ni memang dah terbukti. Kereta ni sangat efisien, sangat laju, lagi laju lah daripada City Hybrid lama, dan juga lagi selesa in terms of NVH level. Betul. Walaupun dia ada dua elektrik motor, tapi NVH level dah tunjuk dah dia punya levels lagi rendah, lagi senyap, dan pengalaman sendiri bila bawa kereta ni, bunyi tayar tak dengar sangat, bunyi angin tak kuat sangat. Enjin dia saja mungkin dia rev kuat sikit bila turn on, tapi bila tengok kat app memang lagi rendah lah. Betul. Jadi itulah saja kita punya NVH test. Okey, kita dah selesai dengan dua-dua kereta. Apa yang kita boleh simpulkan, iMMD memang ternyatalah lebih padu, lebih jimat daripada segi minyak, daripada segi kedap. NVH memang RS menang. Tapi Sep, sebagai pengguna iDCD kan, kau rasa layak ke nak upgrade ataupun kau punya ni dah cukup? Kalau kau tanya aku sekarang ni, kalau kau tengok tadi results dari segi acceleration, braking, fuel efficiency, memang logically rasanya memang lagi bagus kalau kita upgrade ke sistem iMMD. Tapi kalau tanya aku sekarang, since aku ada 3 orang anak yang membesar, mungkin City ataupun City Hatchback mungkin platform yang kurang sesuai lah bagi family yang sedang membesar. So kalau kau tanya aku sekarang, kalau nak upgrade ke iMMD, saya mungkin akan pilih Honda Civic e-HEV yang akan dilancarkan tak lama lagi. Mantap. Okey, apa-apa pun kita nak ucap terima kasih pada Gambudakov sebab dah bagi keizinan untuk kita shoot dekat sini hari ni. Dan kalau korang nak tahu, sekarang Gambudakov dia ada satu projek yang bernama Mio Spring, iaitu sebuah taman perumahan teres moden yang berkonsepkan Jepun dan minimalis. Apa yang menarik dia, Sat? So kalau nak tahu lagi tentang Mio Springs ni adalah sebuah projek perumahan yang dengan susunan terancang, reka bentuk biofilik dekat dengan nature, banyak pokok, ada tasik kat situ dan juga fasiliti yang berkonsep Jepun. Betul, barulah rumah Jepun, kereta pun Jepun. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh datang ke Gambudakov. Di sini ada showroom, ada show house unit untuk korang explore dan juga membuat tempahan ataupun booking untuk sebuah rumah di Mio Springs. Okey, akhir kata bagi sesiapa yang masih baru kat channel ni, kalau kau tengok kat YouTube, jangan lupa share, like, subscribe dan komen sekali. Dan kalau belum subscribe tu, dah subscribe, tekan butang loceng tu supaya kau tak miss apa-apa video atau update daripada Kalis. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam sejahtera.